Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Right, jadi pada kali ini kita nak membincangkan berkaitan dengan probability of normal distribution. Okay, sambungan kepada bahagian yang hari tu. Jadi sebagai permulaan, kita akan lihat kepada function pada calculator. Okay, yang ini lebih kepada FX 570MS bagi pelajar yang menggunakan kalkulator tersebut. Okay, bagi pelajar yang menggunakan kalkulator kelas W, sebelum ni telah diterangkan, kamu hanya perlu menggunakan bahagian nombor 7 pada kalkulator, nombor 7 tu saja. Okay, dan pilih mod nombor 2 iaitu normal cumulative density, nombor CD. CD tu sebenarnya adalah bukan cakra padat apa semua tu. CD tu adalah cumulative density. So bila tekan nombor 2 tu, kamu hanya perlu isi lower dan upper sajalah, and then hit enter. So kamu akan dapat jawapan. Okay, kalau pakai kelas WIS semudah itu. Tapi kalau pakai calculator 570MS, kalau pakai 570MS, dia tak ada lower upper, sebaliknya dia ada mod. Okay, so kalau kamu lihat dekat sini, right, dia kata press mod 2 times, choose SD, tekan mod, pilih SD. Okay, and then press shift 3, sampailah keluar paparan P1, Q2, R3. Ni butang lah 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kita hanya akan gunakan adalah butang 1, butang 2 dan juga butang 3. Okay, butang 1 tu apa? Okay, function P ni, dia kata adalah P ni adalah to find the area of the length on the left of line Z. Okay, bermaksud katakanlah ini negatif 0.2. So kalau kamu tekan dalam paparan tu, bila kamu tekan 1, kamu tekan P negatif 0.2, kamu akan dapat area yang kat sini. Okay, dan dia juga boleh berada di sebelah sini lah. Katakanlah ini 2.3. So kalau kamu tekan P 2, okay, kamu akan dapat area yang berada di sebelah kiri garisan tersebut, yang warna merah. Okay, so yang warna biru, yang ni, yang warna merah, kamu akan dapat kawasan blue yang semua tu. Okay, so area on the left. Complicated sikit lah. Okay, so itu kalau gunakan P yang memang nak kena hafal. Okay, tak ada cara lain, ataupun conteng kat calculator kan. So function R, yang R pula adalah to find the area on the right. So kalau to find the area on the right, bermaksud kalau kata ini 1.5, so kalau pada kalkulator kamu tulis R, kamu tulis R lah, kamu tekan 3, automatik dia akan keluar ke R ni. So kalau R 1.5, bermaksud nanti jawapan kamu sebenarnya adalah yang ini. Okay, R 1.5, jawapan kamu adalah yang ini. Tapi katakanlah negatif 2, so kalkulator kamu tekan R negatif 2, so kamu akan dapat yang di sebelah kanan ni, semua ni sampai. Okay, so kamu akan dapat yang tu. Okay, sekira menggunakan kalkulator 570MS. Okay, dia tak ada lower apa, tapi dia ada shaded region yang kamu kena hafal. Kalau sebelah kiri, kamu kena pakai P. Kalau sebelah kanan, kamu kena pakai R. Okay, tapi dalam cara kerja tak boleh tulis 1 tolak P, 1 tolak R. Tak boleh tulis cara kerja macam tu. Okay, ini sekadar nak mencari area sahaja. Okay, so seterusnya, satu lagi function dia ada PQR kan. P maksudnya sebelah kiri. Macam mana nak hafal? Tak tahulah. Kalau R sebelah kanan dah boleh tahulah. R right kanan. Okay, tapi macam P kiri, macam mana nak kata P kiri pula? Kalau L boleh lah, L kiri. Faham lah kan? Tapi kat sekarang P kiri. Okay, so last adalah Q. Q ni adalah between. Tapi bukannya between ni Q tu bukan in between ni.
Q tu hanyalah in between line dengan paksi FZ ni saja. Ni dengan ni. Okay. So kalau kata ini negatif 1.5, so kalau kalkulator tulis Q negatif 1.5, bermaksud kamu hanya dapat area of shaded region yang ini sahaja. Daripada line negatif 1.5 tu sampai FZ sahaja. Okay, yang ini. Okay, dan katakanlah kamu tekan Q 2.2. Okay, ni 2.2. So kamu akan dapat area shaded region yang ini. Ada complicated sikit lah ni kan. Okay, tapi taklah complicated sangat. Okay je. So yang itu. Okay, bermaksud kalau P, okay, yang tadi kan, kalau P shaded region to the left, R shaded region to the right, Q adalah shaded region in between. Alright. Tapi kalau pakai class width, tak perlu risau. Tulis je lower apa. So lepas tu tekan hit enter, dapat je lah. Okay, macam kat sini kan. So saya tak ada kalkulator MS. Saya ada sebenarnya, tapi anak saya main semalam, saya tak tahu mana letaknya. Okay, tapi katalah saya gunakan kalkulator class width lah. Okay, so, tapi dalam gambar ni, right, kalau nak menjawab cikgu kenapa yang ni dia tulis P negatif 0.1, P 0.2, tapi ni kenapa dia tulis Q 0.3, Q negatif 0.4, kenapa dia tulis R, kenapa dia tulis R? Alasan dia satu je lah. So alasan dia sebabnya adalah P ni bermaksud left, ni left. Okay, Q between R to the right. Okay, so saya takkan go through yang ni lah, sebab kita nak pergi kepada exercise 2 selepas ini. Okay, tapi kalau kata bahagian try this, nak gunakan kalkulator. Okay, saya tak ada ni kan, tapi kalau try this untuk gunakan MS, saya gunakan warna hitam, pen warna hitam untuk MS. So kamu, saya label kat sini je lah. Kamu hanya perlu tekan P negatif 0.14. Tapi sebelum tekan tu kamu kena tekan mod 2 kali, kena tekan shift 3. Kalau dah mod, kalau kalkulator kamu dah memang dalam mode SD, tak payah tekan lagi lah, tekan shift 3 saja. Okay, kemudian yang ini kamu kena tekan R negatif 0.3. Yang ini kamu kena tekan Q negatif 0.2. Okay, yang ini kamu kena tekan apa? Yang ni kamu kena tekan lain. Okay, yang ni ada dua cara. Tapi kat sini kamu kena tekan Q negatif 0.23 tambah, kena buat tambah lah, Q 0.11. Kamu kena tekan yang itu pada kalkulator. Okay, tapi katakanlah hanya dengan menggunakan yang class width ni, area, okay, saya guna yang warna biru. So lower adalah negative infinity, upper adalah 0.14. Okay, so negative infinity macam saya kata, sekadar tulis negatif 1 darab 10 kuasa 35 cukup. Kalau kamu tak nak tekan 30 pun tak apa, janji 10 kuasa lebih daripada 30 lah. Okay, malas nak tekan 999 sampai 35 kali kan, nak tekan je negatif 1 darab 10 kuasa 35, maksud nilai yang besar. Okay, upper adalah negatif 0.14. Okay, memandangkan ini memang adalah paksi Z, okay, graf paksi Z, jadi standard deviation dengan mean tidak perlu diubah. So area kamu akan dapat 0.4443. Selalunya jawapan kepada 4 tempat perpuluhan lah. Jadi area adalah 0.4443. Okay, so kalau gunakan
yang P negatif 0.14 pun dia akan paparkan panjang macam ni juga. 0.44329995. Sama je. Okay. So seterusnya untuk yang bawah, right, lower dia adalah negatif 0.3. Okay, upper dia adalah infinity. Sebab sampai kat sini kan, itu infinity, ni infinity. Okay, so upper dia adalah infinity. So 1 darab 10 kuasa 35. Saya suka nombor 35 lah. Tak ada sebab pun, saja je. Okay, jadi kita akan dapat 0.6179. 0.6179. Okay, manakala yang ketiga, kamu boleh gunakan Q negatif 0.2 pada kalkulator MS, ataupun kamu juga boleh tekan lower adalah negatif 0.2. Okay, upper adalah kosong. Okay, untuk paksi Z tengah-tengah adalah kosong. Jangan silap kat situ lah. So tekan saja enter. Kita akan dapat 0.0793. Okay, dan last sekali gambar yang bawah. Okay, kalau kamu pakai MS, kamu memang ketekan macam tu. Q negatif 0.33 tambah Q 0.11. Okay, tapi kalau pakai ClassWiz, lower adalah negatif 0.23, upper adalah 0.11. So hit enter. So kamu akan dapat 0.1347. Okay, dan jawapan dia kadang-kadang agak lari sedikit daripada mungkin 0.0002. Okay, daripada jawapan sekiranya dengan menggunakan table. Okay, tetapi tiada masalah lah. Alright, kadang-kadang jawapan memang akan lari sikit daripada table. Okay, so seterusnya kita nak bincang exercise 2. Alright, kamu tak nampak, tapi sekarang ni sebenarnya di sebelah saya, bersama-sama dengan saya, kena ada table. Okay, saya pakai table. Okay, cukup sekadar gunakan kalkulator tadi. Okay, saya tak nak dah tengok kalkulator, sebab kalau kalkulator saya tak payah buat video pun tak apa. Okay, sekarang kita nak tengok balik macam mana nak menggunakan table. Sebab kalau guna kalkulator, kamu tak reti macam mana nak tulis cara kerja. Tapi kalau guna table, kamu akan reti lah macam mana nak gunakan table. Okay, nak tulis cara kerja pun tahu. Alright, so saya pun dah buka saya punya jadual di sebelah saya. Okay, so saya mulakan dengan exercise 2. Right, yang dah buat tak apa, kita nak perbetulkan cara kerja. Okay, PZ greater than 0.2. So di manakah yang dikatakan dengan PZ greater than 0.2 adalah ini. Okay, saya dah budget sebenarnya. Satu ni besar ni. Okay, so PZ greater than 0.2 adalah yang ini. Okay, ini simbolnya. PZ greater than 0.2. Okay, so daripada table mudah sajalah. Tak ada cara kerja apa, sebab memang kita hanya perlu baca saja. So daripada table PZ greater than 0.2. Okay, semua macam saya, tangan kanan saya menulis, tangan kiri saya menggenggam telunjuk tu, mengeluarkan jari telunjuk saja, sebab letak ke atas kertas kan. So dapat 0.4207. Okay, semua dapat yang sama. So kalau tak dapat yang sama, tinggalkan di chatting ataupun buka mic. Sama, saya dengar. Okay, B. PZ negatif 0.6. Okay, PZ negatif 0.6 sebelah kiri. Okay, shaded region sebelah kiri. Ini less than sebelah kiri. Okay, so ini maksudnya. Tetapi PZ, okay, dalam calculate, dalam table, calculator ada, dalam table tak ada negatif. Jadi apabila kita putarkan melalui paksi FZ, okay, putarkan di tengahnya,
Right? So dia akan berpindah ke sebelah sini. Okay, di mana labelnya pun daripada negatif 0.6, apabila diputarkan dia akan menjadi 0.6. So, cara kerja PZ negatif 0.6 adalah sama dengan PZ lebih besar 0.6. Okay, ini cara kerja. Right? So, PZ sebab ini adalah PZ lebih besar 0.6. Tapi luas A ini dengan luas B ini sama. Okay, A sama dengan B. Okay, jadi pada tabel 0.6 adalah sama dengan 0.2743. Okay. Seterusnya, pada soalan C, okay, shaded region di antara negatif 1.5 dengan 1.0, iaitu ini. Right. So sebab saya nak terangkan dengan lebih detail, saya gunakan gambaran di sebelah. Okay, negatif 1.5 dengan 1 tadi kan, yang ni. Betul tak? Okay, yang ni. So, untuk mendapatkan shaded region yang ni, pertama, kita kena tahu satu. Ni sama dengan, okay, penuh. Penuh adalah sama dengan 1. Okay, PZ penuh sama dengan 1. Okay, kita nak tolakkan dengan sebahagian saja 1.0, iaitu ini. Okay, di mana yang ini adalah PZ lebih besar daripada 1.0. Okay, dan kita nak tolakkan dengan yang ini, iaitu PZ lebih kecil daripada negatif 1.5. Tetapi negatif tak boleh nak baca. Tapi bila kita putarkan, kita akan dapat 1.5 dan yang ini. So kita akan dapat PZ lebih besar 1.5. So macam mana kita nak dapatkan? Untuk dapatkan yang berlorek ini, lorekan penuh, tolakkan 1.0, lorekan selepas ke kanan 1.0, dan tolakkan dengan lorekan ke kanan 1.5, kerana lorekan ke kanan 1.5 adalah sama juga dengan lorekan ke kiri 1.5. Okey, so apa yang kita nak tulis pada cara kerja adalah sama dengan 1 tolak PZ more than 1 tolak PZ more than 1.5. Okay, perasan bahawa negatif 1.5 telah ditukar kepada positif 1.5. Okay, dan pada kelas sebelum ni saya telah nyatakan bila cara kerja kita akan pastikan semua simbol dia akan jadi more than. Okay, sama juga soalan B tadi, more than. Soalan 1A sebab dah memang more than, so tak payahlah. Okay, kita akan dalam cara kerja semuanya mesti simbol more than. Right? Saya rujuk pada table. So 1 tolak 1.0 pada table adalah 0.1587. 1.5 pada table adalah 0.0668. Okey, dan jawapan kita kena hitung pakai kalkulator.
Kalau pakai kalkulator hanya terus dapat jawapan. Tapi ada satu ke dua. Pada cara kerja ada 2 markah selalunya. Okay. Itu yang kita tak nak buang markah kat situ. Right. So 1 tolak 0.1587 tolak 0.0668. Okay. Jadi jawapan dia adalah 0.7745. Okay, selesai. Seterusnya, untuk soalan D adalah PZ kurang daripada 1.2. So, ke kiri 1.2 adalah ini. Pun sama juga. Macam mana nak dapatkan? Okay. Saya gunakan gambar di sebelah. So, PZ ke kiri 1.2 adalah ini. Semua ni. So, macam mana nak dapat? 1 mewakili yang penuh. Tolakkan dengan yang berada di kanan. 1.2 yang di kanan. Okay. Inilah hasilnya. Right. So, ini kita akan tulis PZ lebih besar 1.2. Okay. 1 tolak. So, cara kerja adalah sama dengan 1 mewakili keseluruhan ditolakkan dengan PZ lebih besar. Bila kata cara kerja, saya akan ulang banyak kali lah perkataan ni. Bila kata cara kerja, simbol ketaksamaan mestilah lebih besar 1.2. Okay. Jadi sama dengan 1 tolak PZ lebih besar 1.2, iaitu bahagian yang ni adalah sama dengan 0.1151. Okay. Maka jawapannya adalah 1 tolak 0.1151. So, maka jawapannya adalah 0.8849. Okay. Selesai untuk soalan D. Alright. Seterusnya, yang E ada simbol sama dengan. Sebenarnya sama dengan tu tak ada apa Sama dengan tu hanya sekadar cara kerja ke tulis ada sama dengan lah. Okay, so PZ lebih besar atau sama 0.5. Lebih besar atau sama sebenarnya sama saja. Cuma cara kerja tu kena tulis je lah. Jadi tak payah tulis apa-apa. Terus kepada 0.5, iaitu 0.3085. Okay. Walaupun dia ada sama, cara kerja letak je lah sama. Itu je. Tak ada apa pun. Okay. Soalan F. Right, negatif 1.2. Dia ulang balik ni. Negatif 1.2 tak boleh dibaca, tapi kita boleh putarkan ke sebelah kanan menjadi 1.2, dan kita punya kawasan boleh juga telah dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, jadi ini adalah PZ lebih besar 1.2. So, maka dalam cara kerja kita tulis sama dengan PZ lebih besar 1.2. So, kita akan dapat 1.2 adalah sama dengan 0.1151. Okey. Okey, sebelah saya ada table. Mana dapat table tu? Dalam buku kompendium ada table. Okey, in case pelajaran tak ada lah. So, PZ 0.75 berada di sebelah kiri. Okey, ini pun sama. Bermaksud
cara kerja dia adalah sama dengan 1 mewakili keseluruhan rajah, tolakkan dengan yang di sini sahaja, iaitu P Z lebih besar 0.75. Jadi itu yang ditulis dalam cara kerja. Z lebih besar 0.75. Okey, so sama dengan 1 tolak 0.75. 0.75 adalah sama dengan 0.2266. Okey, so 1 tolak 2266. So jawapan adalah 0.7734. Okey, di mana kenapa saya kata kena tunjuk-tunjuk? Sebab dalam exam markah sebenarnya start daripada sini. Yang bawah ni tak ada markah sebenarnya, tapi boleh dikira sebagai better answer lah. Okey, mana jawapan, mana dalam cara kerja yang mana nak tengok, mana yang baris atas sekali. Okey, 1 tolak tu adalah dia punya cara kerja. Okey, H. PZ lebih besar negatif 2.3. Shaded region berada di sebelah kanan negatif 2.3, iaitu ini. Okey, saya dah tak rujuk gambar sebelah So, macam mana nak tulis ni? Okey, ini negatif, tak ada. Tapi bila diputarkan, dia akan jadi positif. Okey, so kalau nak ikutkan dalam, sebab saya tulis warna merah. Warna merah ni maksudnya dia dah diputarkan. So, dia akan jadi apa nanti? P Z lebih besar negatif 2.3. Okey, dia akan jadi lebih besar. Mana negatif? Lebih besar 2.3. Negatif pun dah tak ada. Okey, kenapa? 2.3 telah diputarkan. Jadi dalam cara kerja kita akan tulis sama dengan 1 tolak P Z lebih besar 2.3. So apa yang kita akan dapat adalah 1 tolak 2.3 0.0107. Okey, 1 tolak 0.0107, maka jawapannya adalah 0.9893. Okey. So penekanan hari ini adalah penulisan cara kerja sahaja yang saya tekankan. So kita ada 4 soalan lagi. Okey, yang ni saya akan gunakan gambar sebelah lah Okey, so Z di antara 1.0 dengan 3.0. So ini 1.0 dengan 3.0 ini. Okey, so kalau saya pergi ke sebelah, 1 dengan 3. Okey, so macam mana nak dapatkan yang berlorek? Kalau 1 sahaja, okey, adalah yang berwarna merah. Saya buat warna merah lah. So kalau 1 sahaja adalah yang warna merah. Ni Kalau 3 sahaja adalah yang berwarna hitam. Ini sahaja. So macam mana nak dapatkan yang warna biru? Ni kan biru. Macam mana nak dapatkan yang warna biru? Adalah yang merah tu kenalah tolakkan yang hitam. Okey, yang merah adalah PZ lebih besar 1.0. Yang hitam adalah PZ lebih besar 3.0. So kita kena tolakkan. Jadi itulah cara kerja yang perlu ditulis. Okey,
sama dengan P Z lebih besar 1.0 tolak P Z lebih besar 3.0. Selalunya pelajar silap macam mana? Selalunya pelajar silap dia tulis PZ3 tolak PZ1. Sebab 3 kan lagi besar 1 kan, cakap macam tu kan. Tapi kita bukan nak tengok siapa lagi besar. Sebab kita nak tengok shaded region siapa lagi besar. Sekarang ni shaded region yang lagi besar adalah shaded region 1. Okay, shaded region lebih besar daripada 1 adalah lebih besar daripada shaded region lebih besar daripada 3. So sekarang ni shaded region yang besar tolak shaded region yang kecil. Itu yang sepatutnya. So sama dengan PZ1 adalah 0.1587. PZ more than 3. Mana more than 3? Kat bawah sana tu. 0.00135. Okay. So 0.1587 tolak 0.00135. Jadi kita akan dapat jawapan adalah 0.157. Selalunya kita bagi kepada 4 angka, berarti 0.1574. Okey. Seterusnya J. Di antara negatif 2.5 dengan 1.3. Okey. So sekarang ni kalau kita putarkan, dia akan jadi ini 1.3, ini 2.5. So ini. So dah sama macam soalan I. So macam mana nak dapatkan shaded region yang warna merah tu? Okay, adalah sama dengan P Z lebih besar 1.3 tolakkan dengan P Z lebih besar 2.5. Okay, so rujuk dalam jadual. 1.3 adalah 0.0968. 2.5 okay, 2.5 adalah 0.00621. Okay, hitung gunakan kalkulator. 0.0968 tolakkan dengan 0.00621, maka kita akan dapat 0.09059. 4 angka berti ni lah. Okey. Tu soalan J. Soalan K. Negatif 2.15 0.5 adalah yang ini. Okey, ini dah sama macam tadi. Yang ini saya rasa mudah saja. Kawasan ini adalah P Z lebih besar 0.5. Tapi apakah ini? Baik, this time patutnya dah masuk soalan K dah ni. Patutnya dah tahu dah apa nak tulis kat situ. Okey. Patutnya yang itu saja adalah P Z lebih besar, walaupun dia berada di sebelah kiri, sebab kita dah terus kena putarkan dia sebab dia negatif. Lebih besar 2.15. Negatif dah tak ada. Okey. So sama dengan keseluruhan 1 tolakkan dengan P Z lebih besar 0.5 tolakkan dengan P Z lebih besar 2.15. Okey, sama dengan 1 tolak 0.5
0.5 adalah 0.3085. 2.15. Alamak, mana 2.15. 2.15 adalah 0.0158. Okey, hitung dengan menggunakan kalkulator. 1 tolak 0.3085 tolakkan dengan 0.0158, maka jawapan akhir adalah 0.6757. Okey. Dan untuk soalan L, okey, yang terakhir ni, untuk soalan L, di antara 0 hingga 1.97 ini, alright. So ini sahaja adalah P Z lebih besar 1.97. Lepas tu sama dengan, kenapa terus sama dengan je ni? Yang ni tak payah cari. Okey. Kalau dah satu lorekan penuh sama dengan 1, so kalau separuh adalah 1/2. Jadi 0.5. So pada cara kerja hanya perlu ditulis 0.5 sebab dia separuh daripada bell shape diagram. So 0.5 ditolakkan dengan PZ lebih besar 1.97. Okey. So sama dengan 0.5 tolak 1.97. 1.97 adalah sama dengan 0.0244. Okey, pada kalkulator 0.5 minus 0.0244. So kita akan dapat jawapan adalah 0.4756. Selesai. Okey. So ini adalah penggunaan jadual. Okey. Kamu dah diajar macam mana nak gunakan kalkulator. Ini adalah penggunaan jadual, di mana pentingnya cara kerja ni kerana nanti kalau kena soalan-soalan yang berbentuk non-rutin ataupun kebat, so kurang-kurangnya pelajar faham maksudnya. Okey. Okey, itu dia. Right. Jadi dekat sini dia dah start ada soalan. Okey. Saya akan hentikan dulu rakaman. Right, itu saja. Sekejap. Saya akan hentikan dulu rakaman.